pandangan. Allah menukarkan malam dan siang silih berganti. Sesungguhnya yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan i'tibar bagi orang-orang yang celik mata hatinya, yakni orang-orang yang berfikir. Dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air, maka sebahagian di antara mereka menjalar atas perutnya, dan sebahagian di antaranya berjalan dengan 2 kaki, dan sebahagian lagi berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa sahaja yang Ia kehendaki, yakni selain dari yang tersebut, kerana sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Demi sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menerangkan, yakni hakikat kebenaran dengan berbagai-bagai dalil dan bukti, dan Allah memberi petunjuk hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Baik. Seperti biasa, yang pertama kita lihat dia hukum-hukum tajwid yang ada pada sebahagian ayat yang kita baca pada pagi ini. Alam tara annallaha, alam tara, mim mati bertemu dengan ta. Ini adalah ikhfa izhar syafawi, izhar syafawi, ya. Alam tara, izhar syafawi, yakni dizahirkan sebutan mim mati tanpa dengung. Alam tara annallaha, nun yang bersabdu, ini wajib al-ghunah, wajib dengung 2 harakat. Allah itu dibaca dengan tebal. Yusabbihu lahu man, selepas hak lahu tu ada waw kecil. Ini menunjukkan dia adalah maksilah. Di sini maksilah qasirah, 2 harakat sahaja, ya. Lahu man fis samawati, nun mati bertemu dengan fa, ikhfa haqiqi, ya. Ikhfa hakiki dengung 2 harakat. Man fis samawati, alif lam pada as-samawat, alif lam asy-syamsiyah, alif lam pada wal ardi, alif lam al-qamariyah, ra pada wal ardi dibaca dengan tebal, ya. Ra itu mati, sebelumnya berbaris di atas. Jadi ra ni kaedah asalnya baris atas, baris depan tebal, baris bawah nipis. Ataupun kalau ra mati, tengok baris sebelumnya, ya. Wal ardi wat tayru, kalimah at-tayru alif lam asy-syamsiyah, saffat, saffa, di situ ada alif, ya. Saffa itu ada alif, alif itu huruf mat. Selepasnya, selepas alif huruf mat itu ada huruf yang bersabdu. Ini adalah mat apa ni? Dia sama dengan mat, sama dengan waladhdallin. Mat apa ni? Mat lazim, mat lazim kalimi mutsaqqal, ya. Panjangnya berapa harakat? 6 harakat, ya. Saffat, berhenti pada saffat, jadi mat lazim campur dengan mat arid lis-sukun. Mat arid lis-sukun harus dibaca 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik. Kullu qad, tanwin pada kullun bertemu dengan qaf, ikhfa haqiqi dengung 2 harakat. Qad, dal huruf qalqalah, di sini qalqalah sughra. Qad alima salatahu wa tasbihah, salatahu wa, selepas hak itu ada waw kecil. Tadi lahu man, ini maksilah qasirah juga 2 harakat. Wallahu alimun bima, tanwin pada alimun,
bertemu dengan ba. Kita tengok tu ya, maknanya huruf tanwin itu baris dua tu terus ditukar menjadi mim kecil ya. Bila mim kecil itu tanwin berjumpa dengan ba, ini adalah iqlab. Iqlab, dengung dua harakat. Kita dengung pada makhraj mim, alimum bima baik yaf'alun, berarti itu menjadi mad arid lis-sukun, panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Walillahi, lillahi, lafzul jalalah dibaca dengan nipis sebab sebelumnya huruf baris bawah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Jadi ayat di atas kita dah jumpa as-samawati wal ardh, alif lam pada as-samawat, alif lam asy-syamsiyah, wal ardi alif lam al-qamariyah, ra dibaca dengan tebal. Cumanya bila kita berhenti pada kalimah wal ardi boleh berhenti wal ard, wal ard, berhenti itu ra mati, dha pun mati tak. Ataupun kita boleh sambung ayatnya pendek je tak. Wal ardi wa ilallahil masir, al masir alif lam al-qamariyah dan berhenti pada al-masir menjadi mad arid lis-sukun, panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Ra dibaca tebal ke nipis ni? Dibaca nipis ya. Wa ilallahil masir. Kita ra tebal dengan nipis. Ra ni kalau tebal dia ke tengah lidah sikit ya. Tapi kalau nipis tu kita bawa ke hujung. Sebab kita dengar ya. Wa ilallahil masir. Hujung masir. Dia ada makna itu nipisnya. Kalau masir itu tebal. Masir ni masir. Baik. Ayat seterusnya itu agak panjang, tak apalah, kita berhenti setakat tu untuk perbincangan tajwid ya. Baik. Sebab dalam ayat seterusnya itu kita banyak jumpa pula dengan mat wajib lah. Minas samai man yasha'u, ada 2, itu mat wajib lah. Yang lain itu berulang ya, insya-Allah. Baik. Kita lihat pula tafsiran ya, ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini. Setelah mana di dalam ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala membuat 2 contoh perbandingan ya, keadaan orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Yang pertama, contoh ataupun misalan keadaan mereka di dunia, iaitulah mereka disebut bahawa mereka ini berada di dalam suasana kegelapan. Gelap, seumpama mereka ini berada di dasar lautan yang begitu dalam. Dasar lautan yang dalam, dan di atas laut itu pula ombak yang begitu besar, ombak yang begitu besar, dan awan pula diselaputi oleh awan yang hitam. Maknanya berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kenapa? Kerana mereka tidak mendapat hidayah, petunjuk yang benar yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa sahaja yang mereka buat itu adalah suatu yang hakikatnya suatu yang menyimpang daripada kebenaran ya. Itu tentang suasana di dunia, mereka dalam kegelapan. Orang beriman berada dalam cahaya. Dalam ayat sebelum ini yang kita bincanglah, orang beriman berada dalam cahaya. Manakala contoh perbandingan pula keadaan mereka di hari akhirat adalah seumpama orang yang ditipu oleh fata morgana. Mereka ini adalah orang yang tertipu dengan amal-amal kebaikan yang mereka pernah lakukan semasa hidup di dunia.
Mereka menyangka amal-amal kebaikan yang mereka buat di dunia ini akan bermanfaat untuk mereka di hari akhirat. Itu pun kalau mereka kata kalau akhirat itu ada pada sangkaan mereka. Ialah kalau orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian, mereka percaya dengan hari akhirat, mereka percaya, ya. Namun amalan baik yang mereka sangka akan bermanfaat diumpamakan oleh Allah seperti fata morgana. Fata morgana, yakni bayangan yang mereka lihat. Contohnya bila kita berada di satu jalan yang lurus, jalan raya yang lurus, di waktu panas yang terik, kita akan lihat seolah-olah di hujung ataupun di depan jalan tu ada seperti ada air. Nampak macam ada air. Tapi bila kita sampai tempat tu, air tu ada ke tidak? Tak ada apa pun. Dia hanyalah kita kata tipuan pandangan sahaja. Dinamakan fata morgana lah. Jadi begitulah amalan orang-orang yang kafir ini di hari akhirat kelak, tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah, dan mereka tidak mendapat apa-apa manfaat daripada amal kebaikan yang pernah mereka kerjakan di dunia dulu. Akhirnya mereka akan diazab kekal di dalam neraka. Baik, maka dalam ayat yang kita baca, ayat 41 hingga ayat 46, ya, Allah Ta'ala membawa pula ayat-ayat yang menerangkan dalil-dalil kepada keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalil Allah itu Maha Esa dan Allah itu Maha berkuasa atas segala-galanya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam kumpulan ayat ini ada 4 dalil. Ada 4 dalil yang menunjukkan kepada Allah itu Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan Allah itu Tuhan yang bersifat dengan sifat Maha berkuasa, berkuasa atas segala-galanya. Mencipta, mengadakan, meniadakan, mengurus, mentadbir, mengatur, semuanya itu adalah berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala dalam ayat ini menyebut ada 4 dalil. Yang pertama, dalil itu adalah berkaitan dengan tasbihul makhluqat, yakni tasbih tasbih para makhluk kepada Allah. Semua makhluk yang Allah Ta'ala cipta, semuanya bertasbih kepada Allah. Cuma tasbih makhluk lain ni kadang-kadang kita ni manusia tak faham. Sebab kita mana ada belajar tak bahasa binatang, ke siapa boleh faham bahasa binatang. Tapi Allah Ta'ala menjelaskan semua makhluk yang ada ni, yang dicipta oleh Allah, mereka bertasbih. Yang keduanya, dalil yang kedua adalah turunnya hujan. Sekarang ni pula dah jadi musim hujan dah lah. Tengah hari kalah ke petang hujan lebat pula lah. Jadi turunnya hujan. Baik. Yang ketiganya, ikhtilaful laili wan nahar, yakni bergantinya siang dan malam. Bergantian siang dan malam yang disebut dalam ayat keberapa nanti? Dalam ayat 44. Dan yang keempatnya disebut dalam ayat 45, ialah anwa'ul hayawanat, iaitulah jenis-jenis binatang ataupun haiwan yang berbagai jenis, yang berbagai bentuk, berbagai rupa, berbagai keadaan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang ke-41, ya, tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa sentiasa bertasbih kepadanya sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, serta burung-burung yang terbang berbaris di angkasa.
Masing-masing sedia mengetahui, yakni menurut keadaan semula jadinya, akan cara mengerjakan ibadahnya kepada Allah dan memujinya. Dan Allah amat mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Baik, dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, di sana ada nota kaki disebut, setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal hati orang-orang yang beriman yang terang benderang dengan cahaya iman serta hidayah petunjuk, dan hati orang-orang kafir yang gelap gelita dengan kekufuran dan kejahilan, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan pula dalil-dalil tauhid di langit dan di bumi yang membuktikan keesaannya, yakni keesaan Allah dan kekuasaannya. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut bahawa bagaimana semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada ianya makhluk yang berakal seperti malaikat, manusia dan jin, ya, ataupun makhluk yang tidak berakal seperti binatang, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti benda-benda yang beku, batu-batuan dan seumpamanya. Dan termasuklah disebut secara khusus pula disebut tentang wat-tayru saffat, dan burung-burung yang terbang berbaris di angkasa itu, semuanya mereka ini bertasbih, bertasbih kepada Allah, yakni mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bersifat dengan segala sifat yang tidak layak dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada segala sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Kita sebut tak subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Dah maha suci Allah daripada apa ni? Ramai biasanya orang akan sebut maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Maka ditanya balik, ada tok guru dia tanya balik, bila pula Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat kekurangan sehingga disucikan daripada sifat kekurangan? Maka yang disucikan itu adalah daripada segala sifat yang tidak layak dengan zat Allah yang maha sempurna tadi dah. Jadi semua makhluk ni kata Allah yusabbihu, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala menjadikan makhluk ini bertasbih kepadanya menurut apa yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala sendiri, yang tidak ada dalam ilmu kita ni. Kita tak nampak, kita tak dengar, kita tak dengar, kita tak tahu, tetapi kesemuanya itu bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata ulama, kewujudan segala makhluk itu sendiri adalah salah satu bentuk tasbih kepada pencipta yang mengadakannya. Ya, kewujudan benda-benda yang berbagai ini, segala makhluk yang ada di langit dan di bumi ini, itu juga kewujudannya itu adalah sebagai suatu tasbih, suatu perkara yang mensucikan penciptanya daripada segala kekurangan. Sebab Masya Allah, tabarakallah, bila kita melihat kepada apa yang ada di langit dan di bumi ini, bila kita tengok semua makhluk yang ada ni, maka kita akan menyatakan yang kita akan maknanya akan membuat suatu kesimpulan bahawa yang menciptakan semua ini adalah pencipta yang maha agung, pencipta yang maha hebat, pencipta yang memiliki kuasa di atas segala kekuasaan yang lain, pencipta yang mempunyai kehendak
yang berada di atas segala kehendak-kehendak yang lain. Tu maknanya kewujudan makhluk-makhluk itu sendiri adalah salah satu bentuk tasbih kepada penciptanya. Baik. Berkata Mujahid, salah seorang ulama tafsir, Mujahid dan juga selainnya menyatakan bahawa tasbih manusia ini, tasbih mereka adalah dengan as-salah, dengan sembahyang. Sembahyang itu adalah cara manusia mensucikan Allah dengan sembahyang, manakala makhluk yang lain mereka mensucikan Allah dengan bertasbih, dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan disebut secara khususlah wat-tayru saffat, dan burung-burung yang terbang berbaris di angkasa. Kita sebut tadi bahawa kewujudan makhluk itu sendiri menjadi kita kata menjadi suatu tasbih kepada Allah, suatu tasbih kepada Allah. Dan disebut antara benda ciptaan yang kita selalu tengok itulah burung. Macam mana burung ni dia boleh terbang dan dia boleh berada di awan-awangan di angkasa tanpa jatuh. Ada. Dia boleh, bila dia kita kata dia bila mengepakkan sayapnya dia akan terbang, dia boleh mengapungkan dirinya di angkasa ataupun di awang-awangan. Ini adalah suatu keadaan yang sangat menakjubkan, sehingga menjadi satu idea, suatu buah fikiran untuk manusia menciptakan menciptakan kapal terbang dan seumpamanya lah. Menciptakan kapal terbang dan seumpamanya. Jadi keadaan burung itu yang boleh terapung di awan-awangan di angkasa itu juga adalah satu keadaan yang sangat menakjubkan. Siapa yang buat begitu? Siapa yang berikan fikiran atau memberikan ilham kepada burung untuk berbuat demikian? Ada burung tu, Masya Allah, burung yang sangat besar. Ada orang kita ni, orang Melayu percaya ada burung besar. Burung apa agak-agak? Burung Garuda tak? Bila kata, dia kata seperti negeri yang dilanda Garuda. Dia kata tak, kalau satu kampung tu habis, hancur, lebur, apa, rosak, binasa, antara dia kata dilanda Garuda, dan seumpamanya lah. Kalau kita tengok di dunia ada burung yang besar, burung helang dan seumpamanya. Burung yang dia boleh tangkap kambing tu, dia boleh tangkap, dia boleh boleh angkat seekor kambing. Kambing-kambing yang duduk di gunung-gunung tu, dia boleh cengkam dan dia boleh angkat kambing. Maknanya kuatnya daya dia boleh terbang tadi dah. Baik. Jadi kejadian itu adalah kejadian yang menakjubkan. Siapa yang cipta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan terjadi secara kebetulan, bukan tercipta dengan sendiri. Tidak, tentu ada yang menciptakan. Jadi kesemua makhluk yang ada ini dengan berbagai-bagai bentuk, rupa dan seumpamanya, ini semua adalah menjadi dalil yang kita ni dapat merasai, kita dapat rasa bahawa di sana ada pencipta yang maha hebat, pencipta yang maha berkuasa, iaitulah Allah, Tuhan yang mengurus dan mentadbir segala-galanya. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang pertama. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah.
Masing-masing sedia mengetahui menurut keadaan semula jadinya akan cara mengerjakan ibadahnya kepada Allah dan memujinya. Disebut solat atau tasbihah tu ya. Jadi manusia ni ada sembahyang nyedak sebagai tasbih, dan makhluk lain adalah diajarkan dengan bertasbih. Wallahu alimum bima yaf'alun, dan Allah amat mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Ta'ala Maha mengetahui segala-galanya. Semuanya itu berada dalam ilmu Allah. Tasbih makhluk-makhluk tadi berada dalam ilmu Allah. Ya, macam mana burung bertasbih, macam mana ayam bertasbih, itik bertasbih, unta, lembu, kambing, tahu apa lagi tak, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan. Kita pun wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala beritahu kepada kita kesemuanya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan bagi Allah jugalah kuasa pemerintahan langit dan bumi. Jadi semua ada di langit di bumi itu semuanya tunduk pada kuasa pemerintahan Allah. Allah Ta'ala lah yang berkuasa atas segala-galanya. Wa ilallahil masir. Ini suatu peringatan ya bahawa kita semua ni, dan kepada Allah sahajalah tempat kembali sekalian makhluk. Dia akhirnya kalau kita ni manusia, kita akan kembali kepada Allah dengan makna apa, kita semua ni akan dihisab, kemudian akan dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk yang lain, makhluk seperti yang tidak berakal ni, mereka ni kalau tengok dalam hadis ada Nabi cerita tak? Ada Nabi kita bahawa ada juga binatang yang dibangkitkan semula pada hari kiamat. Maka Nabi cerita bahawa ada 2 ekor kambing atau kibas yang mana masa di dunia dulu, kambing A ni dia ada tanduk, kambing B tak ada tanduk. Kambing A ni duk tanduk je kambing B, debuk lebak, kesian kambing B. Ya, sehinggalah dua-dua ni mungkin disembelih mati ikutlah. Maka Nabi kata kambing 2 ekor ni akan dibangkitkan semula hari kiamat, lalu kambing B pula diberikan tanduk, lalu B pun tanduk macam dibuat atas dunia. Kemudian kata Nabi, kedua-duanya itu kemudian dimatikan dan dijadikan tanah. Selesai begitu je. Tapi manusia ni tak jadi begitu. Sebab itulah Allah Ta'ala ceritalah tentang kata-kata orang-orang kafir dalam surah apa? Dalam surah Amma Yatasa'alun itulah. Allah Ta'ala cerita akhirnya orang kafir ni bila dia dengar atau dia lihat keadaan binatang yang setelah mana mereka dihisab tentang apa yang mereka buat di dunia jadi tanah, maka Allah Ta'ala cerita, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan berkatalah orang-orang kafir, alangkah baiknya kalau kami ni hancur menjadi tanah. Maknanya kami ni bila hari akhirat tu, bila dihisab ataupun kemudian diseksa, mati jadi tanah, selesai. Tapi tidak begitulah. Dalam neraka ni la yamutu fiha wala yahya, tak hidup dan tak mati. Yakni tak hidup tu maksudnya kena seksa terlalu teruk sehingga mereka tidak merasakan nikmat hidup langsung. Dan mereka juga tidak mati. Seksaan itu walaupun seksaan yang pada zahirnya seksaan yang akan mematikan. Atas dunia ni ada ke kalau orang kena bakar sampai hancur, sampai cair boleh hidup lagi? Ada ke atas dunia ni? Tak. Kena bakar tu sampai jadi arang boleh hidup lagi? Tak ada lah. Tidak. Tapi di dalam neraka mereka itu tidak mati, dihidupkan balik, diseksa lagi. Begitulah keadaannya. Wa ilallahil masir. Baik, jadi ayat ini juga kata ulama
sebagai peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahawa jangan kamu mensyirikkan Allah dengan mana-mana makhluk yang hakikatnya makhluk itu adalah makhluk ciptaan Allah. Tak selayaknya Allah itu disyirikkan dengan sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain pula itu adalah semuanya adalah makhluk bagi Allah. Allah adalah Khaliq, Allah itu adalah pencipta. Tiba-tiba mereka menjadikan batu-batu itu dibentuk menjadi berhala, lalu disembah dan disyirikkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menganggap di sana Allah itu ada anak, ada Tuhan selain daripada Allah yang mereka juga sembah, yang mereka sucikan, yang mereka dewakan. Tak selayaknya kamu berbuat begitu, kerana semuanya itu adalah makhluk bagi Allah. Baik, kemudian dalam ayat yang ke-43 Allah Ta'ala sebut dalil yang kedua yang menunjukkan kepada keesaannya dan kekuasaannya, iaitulah inzalul matar, turunnya hujan, kejadian turunnya hujan. Kita ni hujan duk turun hari-hari, jadi macam tak pelik dah lah, macam tak pelik lah. Tapi kalau kita pergi tempat, setengah tempat yang mungkin hujan tu setahun sekali hujan, mereka kalau turun hujan tu Masya Allah seronok benar tak? Kalau orang Mekah, orang negara yang hujan ni jarang-jarang turun lah, orang Mesir ke tak, kalau turun hujan tu seronok mereka tak? Kita tak macam tu lah, sebab kita ni dah biasa turun hujan. Baik, Allah Ta'ala sebut, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan. Ini mula-mula dah nak jadi, nak membentuk hujan. Ya. Kemudian ia mengumpulkan kelompok-kelompoknya, kemudian ia menjadikannya tebal berlapis-lapis. Baik, ini tidak menafikan kita kata kajian yang dibuat, iaitulah apabila matahari dia memancarkan cahayanya dan panas tadi, kepanasan cahayanya tadi telah menyebabkan air yang ada di dalam air laut dan air sungai itu menguap. Dia akan menguap, dia naik wap. Naik wap air yang naik inilah yang terkumpul di langit, yang akhirnya membentuk awan. Yang membentuk awan, dia bercampur yang disebut oleh Allah ni, iaitulah Allah Ta'ala lah yang mengarahkan awan ini bergerak sedikit-sedikit ni, kemudian mengumpulkan, dia berkumpul, berkelompok-kelompok, berlapis-lapis, ya. Kemudian ia menjadikannya tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya. Awan yang hitam tadi yang mengandungi hujan, yang di dalamnya itu terkandung wap air tadi, bila dia berkumpul, berkelompok, berlapis-lapis, kita tengok awan hitam dah berkumpul dah. Ya. Bila begitu, kemudian turunlah hujan daripada celah-celah awan tersebut. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah, Tabarakallah, suatu kejadian yang menakjubkan, ya, kejadian air hujan itu suatu kejadian yang menakjubkan. Bukan setakat air hujan, Allah Ta'ala sebut kadang-kadang bila wap air tadi terkumpul dan dia berada di suatu tempat yang kadang disebut sebagai tempat yang lebih tinggi, ya, ataupun satu tempat yang ditentukan oleh Allah, bukan turun hujan, dia turun salji. Baik, selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya, dan Allah pula menurunkan hujan batu, yakni salji, dari langit, dari gunung ganang awan yang ada padanya,
lalu ia menimpakan hujan batu yakni salji itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dan menjauhkannya dari sesiapa yang dikehendakinya. Jadi salji ni ada ke Teluk Intan ni turun salji? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala wa yasrifuhu amman yasha', Allah Ta'ala menjauhkannya dari sesiapa yang dikehendakinya. Allah Ta'ala tentukan bahawa kita ni di Teluk Intan tak turun salji, turun hujan lebat. Alhamdulillah. Agak-agak kalau turun salji macam mana? Dia kata seronok. Oh, kira seronok. Nanti kalau turun betul baru tahu lah. Ya, kalau kita bayangkan, kalau kita dalam salji ni macam kita duduk dalam peti ais tu, peti ais yang beku tu. Ada nak tahu, ada setengah-setengah kedai tu dia ada peti ais yang besar tu, peti aisnya besar. Kok kedai Mak Frozen dia saya tak tahu lah kenapa buat. Peti aisnya besar, boleh masuk dalam tu tak? Kalau rasa boleh duduk setengah jam, silalah. Kok setengah jam keluar-keluar beku, macam daging beku jugalah. Beku, ya, boleh membekukan kita. Jadi ada tempat, ada negeri yang Allah Ta'ala takdir turun salji. Ada negeri, ada tempat yang tak ditimpa salji. Bahkan bila menyebut tentang turunnya hujan, di sana ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk menguruskan air hujan ini. Sehingga disebut, ada riwayat menceritakan malaikat ini berkata bahawa suatu tempat itu telah ditentukan berapa banyak hujan akan menimpa bumi itu. Hujan yang turun di Teluk Intan ni, berapa banyak, berapa titis, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tak mampu nak bilang lah. Kalau bilang-bilang jadi gila lah pula tak? Sebab banyak sangat. Tapi telah ditentukan kadarnya oleh Allah. Banyak mana. Kadang-kadang bila sebut hujan ni, mungkin kita pernah melalui juga. Ada kita tengok satu tempat tu, belah kita duduk belah sini ni tak basah, belah situ basah. Dekat-dekat je, tapi dia ada sama macam ada satu garisan. Belah sini basah, kita duduk belah sini tak kena hujan pun. Sebab apa? Allah Ta'ala tentukan di sana ditimpa hujan, di sana ditimpa salji, di sini kering, tidak ditimpa hujan, di sini tidak ditimpa dengan salji. Semuanya itu berlaku menurut ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Allah Ta'ala bawa air hujan, dan Allah Ta'ala menurunkan hujan itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan Allah. Allah Ta'ala lebih mengetahui kenapa hujan sekian-sekian banyak, mana tempat. Contohlah, ada kalau musim pokok-pokok buah-buahan itu berbunga, kalau hujan turun, apa jadi bunga-bunga pokok ni? Habis. Dah habis rosak lah. Dah habis rosak. Sebab tu kalau kita lihat kadang-kadang musim-musim bunga pokok duk bunga ni, hujan tak berapa turun pun sikit-sikit. Ya. Kenapa? Itu hikmah yang Allah Ta'ala tentukan, supaya dia boleh menghasilkan buah yang banyak kepada manusia dan juga pada makhluk-makhluk yang lain. Sebab kalau ada pokok kita ni, pokok buah kita berbunga musim hujan, agak-agak berapa biji je yang kekal lah. Tinggallah tak berapa biji, yang lain habis gugur, habis rosak dengan sebab turun hujan. Tapi kalau hujan tak turun, masalah juga, kemarau. Hujan tak turun, masalah juga. Sehingga tempat negara kita ni pun ada beberapa negeri dah yang sebelum ni ada masalah air. Kenapa? Air takungan di tempat takungan itu sudah kering, berkurang sangat, sehingga air terpaksa dicatu. Air pun terpaksa dicatu. Baik. Jadi yang keduanya adalah keadaan ataupun kita kata fenomena turunnya hujan dari langit. Sebab tu kalau kita tengok satu lagi lah tentang awan-awan hitam ni. Kalau datang awan hitam tu
Tapi berserta dengan angin yang kuat, biasanya tak turun hujan tempat kita. Awan itu akan ditolak ke tempat lain. Tengok datang hitam, oh kita kata ni cepat-cepat angkat jemuran ya. Angkat kain di jemuran. Sebab apa? Takut ditimpa hujan. Sebab tengok apa? Tengok awan hitam, bunyi guruh dah, bunyi guruh dah. Ya. Tapi datang angin kuat. Biasanya bila begitu, itu yang ada pepatah menyatakan, kalau bunyi guruh di langit, air di tempayan jangan dicurahkan, jangan curah lagi. Tunggu dulu. Ini tengok awan hitam, bunyi guruh dah curah dah. Sebab apa? Tak ada air baru kononnya tak. Rupa-rupanya datang angin tolak ke tempat lain. Nampak kat Teluk Intan rupa-rupanya noh yang apa? Hujannya makan datuk tu tak. Dia bawa ke sana. Di siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam ayat ini disebutkan lagi. Jadi ada turun hujan, ada turun salji. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya, hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Dalam tu hujan lebat tu keluar api pula. Biasanya api dengan air ini dia boleh duduk sekali dah api dengan air. Biasanya air akan dipadamkan oleh api tak? Biasa macam tu tak? Air dengan api ni kalah api lah biasanya. Sebab kalau ada rumah terbakar, orang guna apa tuan-tuan? Untuk padamkan api, guna air. Tapi Allah Ta'ala tunjuk pada kita dalam hujan lebat tu, pum, datang kilat. Kalau kena orang, rentung. Bukan rentung hitam, maknanya memang biasanya ramai yang matilah. Kerana apa? Kilat tadi mengandungi satu ketika ada charge elektrik yang sangat tinggi, beribu watt. Kena elektrik kat rumah itu pun silat hari bulan boleh mati tak? Sebab tu maknanya dalam keadaan air yang lebat itu terpancar pula api. Macam mana pula boleh menjadi kilat? Kalau menurut kajian yang saya pernah baca, itulah apabila awan ini, awan hitam, awan mendung yang ada ni, mereka bergeser, geseran itulah menyebabkan terpancarnya kilat. Air dengan air bergeser, keluar kilat. Masya Allah. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik. Sehingga kita ni bila tengok kilat tu, oh memang menghilangkan pandangan kita ni, tak nampak lah, mana menyilaukan pandangan kita. Itu dalil yang kedua, dalil turunnya hujan dan berlakunya terhasilnya kilat di dalam hujan yang lebat itu. Turun hujan, turun salji, kilat menyambar. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat 44 dalil yang ketiga yang menunjukkan kepada keesaannya dan juga menunjukkan kepada kekuasaannya. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, dan Allah menukarkan malam dan siang silih berganti. Ya, bergantinya siang dan malam. Jadi Allah lah yang mentakbir, yang menguruskan pergantian siang dan malam. Kadang-kadang siang lebih panjang dari malam, kadang-kadang malam lebih panjang daripada siang. Contoh sekarang, subuh dah makin awal ke makin lewat? Udah makin awal dah subuh sekarang. Subuh berapa dah? Tengok 5.55 dah. Sebelum ni pukul 6 lebih Tok Imam baca kuliah Qul huwallahu ahad. Sebab apa? Orang nak pergi kerja. Tok makmum belakang nak pergi kerja. Kalau tidak, makmum marah. Tok Imam orang dah lewat pukul 6 suku, 6.30 nak turun dah ni, dia baca panjang pula dah. Tapi sekarang bila tak pukul 6 boleh baca panjang sikit. 5.55 tu Tok Imam boleh baca panjang sikit. Contohlah tak. Jadi kadang-kadang malam jadi pendek, siang menjadi panjang. Begitulah sebaliknya. Dia sebenarnya, saya dulu bila saya duduk, contoh saya duduk belajar di Mesir dulu, dia ada musim panas, musim sejuk.
Ya, musim panas, musim sejuk ni. Apa beza? Apa beza musim panas, musim sejuk ni? Musim panas malamnya pendek, malamnya panjang, siangnya pendek. Saya lupa dah pula. Musim sejuk malamnya panjang. Musim sejuk malam panjang, siang pendek. Pernah dulu kena bulan Ramadan tu musim sejuk. Oh, seronok. Sebab apa? Sekejap je dah buka puasa. Ya, sekejap je buka, rasa tak lapar sangat pun dah buka puasa lah. Sebab malamnya panjang. Malam tu kalau dah tidur, bangun tidur lagi, tak siang lagi. Tapi kalau musim panas pula, siang malam jadi pendek, siang pula kena panjang. Oh, kalau puasa musim panas ni, dah ada panas, panjang pula. Panjang tu maksudnya sampai sejam 2 jam lah beza. Panjang. Sebab itu kalau ada orang yang pernah duduk di negara Eropah, saya lupa negara mana, ada yang bercerita bahawa mereka ni berpuasa sehingga 16 jam. Siang tu puasa 16 jam. Dah kalau 16 jam, 24 kalau 16, tinggal berapa jam lagi? Tinggal 8 lagi, 8 jam ataupun kurang pada tu. Ada yang sampai 18 jam. Ada 8 jam atau 6 jam. Maknanya masuk maghrib sekejap, baca isyak, kita sembahyang tarawih. Lepas sembahyang tarawih tak lama, kalau sempat kita tidurlah sekejap, sudah siang lah, sudah kena sahur lah. Itu maknanya Allah Ta'ala yang menentukan. Ada hikmahnya. Bahkan di dunia ni ada negara yang tidak pernah malam pun ada. Tak pernah malam. Hidup tengah-tengah tu lah. Kat mana orang. Tapi kalau kita tengok, sebab hari ni ada teknologi yang banyak, kita boleh tengok. Ada negara yang mana, ialah kalau waktu siang tu cerah lah, tapi waktu malam pun dia tidak gelap, dia tetap ada juga cahaya. Tapi orang pakat tidur lah. Pakat tidur. Jadi kalau kita pergi negara tu, kita pula pening, ni siang ke malam, tengok jam macam malam, tapi matahari tu ada juga. Baik, ini berlaku juga. Semuanya itu, siapa yang mengurus, yang mengatur? Allah, bukan terjadi secara kebetulan. Tidak. Dan semuanya itu adalah aturan yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suatu peraturan, suatu pengurusan yang sangat teliti, sehingga kalau kita lihatlah telitinya waktu, kita tengok macam kita tengok waktu lah, waktu subuh, waktu zuhur. Maknanya kita boleh terletak subuh tu 5:55. Maknanya betul waktu tu keluar fajar sadiq. Betul waktu tu matahari tergelincir sedikit, masuk zuhur. Betul waktu itu masuk asar. Betul maknanya jam sekian masuk waktu maghrib. Ditentukan dengan penuh teliti, dan ianya berlaku wallahu alam semenjak berapa ratus ribu tahun, berapa juta tahun, wallahu alam. Kita pun tak tahulah. Allah Ta'ala cipta alam ini, cipta dunia ini, cipta langit ini, dan diatur sedemikian rupa sehinggalah ke hari ini. Dan kita pun tak tahulah bila akan berlaku kiamat yang memusnah hancurkan segala alam ini. Baik, kata Allah, sesungguhnya yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan i'tibar bagi orang-orang yang celik mata hatinya, yakni orang-orang yang mahu berfikir. Kalau tuan-tuan puan-puan belajar ilmu falak, Masya Allah, sangat menarik ilmu falak lah. Saya pun taklah belajar secara tapi pernahlah dengar berkaitan pendedahan tentang ilmu falak, penceritaan tentang mana cukup menarik. Dia belajar tu tentang sebab Allah Ta'ala sebut bahawa matahari dia juga adalah
memberitahu kita tentang masa. Yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya tentang bulan. Qul hiya mawaqitu linnas, katakanlah bulan itu adalah sebagai penentu waktu dan masa bagi manusia. Ni Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Begitu. Sebab tu kita ni untuk kira masa kita guna bulan, tak guna matahari, guna bulan. Sebab keadaan bulan tu hatta adakal urjunil qalib, dalam surah Yasin sebutlah dia akan kembali. Bulan ni keluar bulan sabit, last pula ujung bulan jadi bulan sabit balik. Dia sebut, Quran sebut kal urjunil qalib, seperti sabuk yang kering. Kan sabuk kering kan dia jadi, sabuk kering tu jadi apa? Jadi bentuk bulan sabit lah tak? Jadi itu dia. Mana kita boleh, kalau kita tengok bulan ni malam 14 ni, bab bulan mengambang, jaga-jaga nanti ada serigala jadian ke hantu raya tak? Baik, jadi kita nampak bentuk-bentuk bulan tu menentukan masa, beritahu kita tentang masa. Baik, jadi itu semua mendatangkan i'tibar, suatu perkara yang bermanfaat kepada orang yang melihat dan berfikir. Bukan tengok saja, tidak, tapi melihat. Masya Allah, Maha suci Allah, hebat, Maha berkuasa Allah. Kemudian disebut ayat yang 45 tu, begitu juga disebut tentang, dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air. Sebab dari air ni, sebab segala bentuk kejadian kehidupan yang ada di dunia, baik manusia, baik haiwan, dia adalah daripada unsur air itu sendiri. Unsur air itu antaranya adalah air mani. Kata ulama ada adalah air mani. Kita ni semua air mani. Air mani ayah dengan apa? Dengan kita kata dengan benih ibu, bila bercantum maka dia membentuk kehidupan. Ini benda yang ditakdirkan Allah. Begitu juga dabbah, haiwan yang ada di muka bumi. Jadi kata Allah, maka sebahagian di antara mereka haiwan ini yang menjala atas perut. Seperti apa? Seperti ular, seperti ikan. Ikan ni kalau letak atas darat, macam mana dia nak bergerak? Dia melompat ke ikan ni, dia berlari ke, dia molek-molek dia macam ular je. Ada yang atas perut, guna perut, gerak menggunakan perut. Dan sebahagian di antaranya berjalan dengan dua kaki. Dua kaki banyak lah tak? Dua kaki. Ayam, itik ni semua dua kaki. Dan sebahagian lagi berjalan dengan empat kaki. Lembu, kambing, apa lagi? Kerbau, empat kaki. Dan banyak lagi binatang-binatang lain yang berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa sahaja yang ia kehendaki selain dari yang tersebut. Jadi apa semua yang ada ni Allah Ta'ala cipta menurut iradahnya, menurut kehendaknya. Allah Ta'ala yang nak buat binatang-binatang tu dalam bentuk rupa yang sedemikian. Ada binatang dua alam. Ada binatang di daratan, ada binatang dalam air, ada binatang di udara, ada binatang duduk dalam batu pun ada, duduk dalam pokok, dalam buah. Masya Allah, macam-macam. Semua tu ada hikmah, ada sebab, menurut kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala cipta itu menurut apa yang dia kehendaki, kerana sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi itu juga menjadi dalil atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei manusia, bagaimana mungkin kamu ni pergi sembah benda yang tidak berkuasa, meninggalkan Allah, Tuhan yang maha berkuasa. Pergi sembah benda yang makhluk, tidak menyembah Khalik pencipta kepada makhluk itu. Lalu ditutup kumpulan ayat ini dengan Allah Ta'ala menyatakan, demi sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menerangkan hakikat kebenaran dengan berbagai-bagai dalil dan bukti. Yakni kami telah menurunkan di dalam Al-Quran ini, kata Allah, ayat-ayat mubayyinat yang menerangkan. Itulah yang menerangkan apa? Hakikat kebenaran dengan berbagai dalil dan bukti. Dalam Quran ini macam-macam dalil,
macam-macam bukti yang menjelaskan kebenaran itu telah dinyatakan, diturunkan Allah. Kita baca Quran, jadi membuka fikiran kita, membuka minda kita, mengajak kita berfikir, yang akhirnya sampai kepada mana? Sampai kepada kita ini benar-benar beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi petunjuk hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dengan semua dalil-dalil bukti-bukti tadi, maka Allah dengan rahmatnya memberikan petunjuk dan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi alhamdulillah, kita ni semua alhamdulillah telah mendapat petunjuk, mendapat petunjuk Islam, telah mendapat hidayah Islam, hidayah iman ini. Tinggal lagi kita ni apa lagi? Mendapat petunjuk melalui dalil-dalil ini, maka kita akan lebih mengenali Allah. Maka kita akan, dengan bila kita mengenal Allah, maka insya-Allah kita akan menjadi hamba yang benar-benar mengabdikan diri dalam erti kata yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengabdian diri yang sebenarnya itulah selalu kita sebut menjadi kunci kepada kejayaan, kebahagiaan, kejayaan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Sebab ada orang dia nampak, dia kata, yalah kalau ikut Islam bila nak maju. Hari ni yang porak-poranda, yang dunia ni tonggang terbalik sebab apa? Sebab tak ikut Islam lah. Tapi mereka ni duk pusing kalau ikut Islam bila nak maju. Dah kamu nak maju macam mana? Maju sehingga memusnahkan alam tak? Maju sehingga membawa macam-macam bencana, membawa berbagai-bagai, kita kata, kemusnahan. Kerana nak maju lah, macam kita terlihat, nak maju kilang lambat-lambat. Dah bila kilang lambat ni, apa kesan dia? Ada? Dia membawa pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran yang kita lihat hari ni. Budak-budak pun tak sihat. Orang tua ni yang cerita lah. Orang tua dia kata tak sihat, dah lama dah, memanglah tak sihat. Buat alasan. Budak tu macam mana pula? Macam mana ini? Kita terpaksa membayar harga yang mahal. Kenapa? Kerana kononnya kemajuan itulah yang akan menjadi kunci kejayaan. Tidak sebenarnya. Menjadi kunci kejayaan adalah apabila kita ini kembali kepada Allah, mengikut aturan, mengikut sistem yang Allah Ta'ala telah aturkan untuk kita, sebagaimana Allah Ta'ala mengatur alam ini dengan sistemnya. Dan alam ini telah memberikan manfaat yang tidak pernah berhenti kepada manusia dan kepada segala makhluk yang ada di alam ini. Begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bila kita ikut sistem yang datang daripada Allah, panduan yang datang daripada Allah, maka ianya akan menjadi kunci kepada kejayaan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi setakat itu dulu untuk pagi ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وعن جميع المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.